Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sambung pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Apa yang anda perlu adalah nota EGSA anda. Okey. Kesultanan Melayu Melaka asas pembentukan negara dan bangsa, latar belakangnya. Segala peraturan dan peradaban tentang Kesultanan Melayu Melaka ada tercatat dalam sejarah Melayu ataupun Sulalatus Salating yang merupakan karya Tun Sri Lanang yang merupakan historiografi Melayu yang terpenting. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh mencatat isi-isi yang tercicir dalam EGSA anda. Okey, so kita masuk tajuk kita. 6 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang mempunyai persamaan dengan ciri-ciri negara bangsa moden hari ini ialah 6 ini, iaitu wilayah pengaruh, kedaulatan, keunggulan undang-undang, lambang, rakyat dan kerajaan. So maksudnya 6 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ini mempunyai persamaan dengan ciri negara bangsa moden hari ini. Okey. Terangkan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Dalam EGSA anda hanya ada fakta ini. Semuanya berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, tanpa ada negara bangsa moden. So tugas tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk menambah semua ciri negara bangsa moden tentang 6 ciri tersebut. Okey, dan tambah juga ciri-ciri yang tercicir berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Di sini cikgu telah pun tambah isi-isi tersebut. So tuan-tuan puan-puan boleh saling isi tambahan tersebut. Okey, kita tengok wilayah pengaruh. Ciri yang pertama. Wilayah pengaruh dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka adalah kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintah seseorang raja. Okey, kalau rakyat terima dan memperakui raja tersebut, itulah wilayah pengaruhnya. So, Melayu Melaka ini mempunyai wilayah pengaruh yang luas dan sempadan tidak ditetapkan pada waktu itu. Empayar Kesultanan Melayu Melaka meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan seluruh Timur Sumatera. So, tuan-tuan dan puan-puan tambah 2 isi ini ya. Okey, kita cuba tengok wilayah pengaruh dalam konteks negara bangsa moden. Okey, dalam konteks negara bangsa moden, wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan tempat tinggal rakyat dan sempadannya diterima umum. Itu sahaja. Okey, next. Kedaulatan, ini ada di EGSA anda. Kedaulatan dalam konteks Melayu Melaka merujuk kepada raja yang memerintah. Maksudnya raja yang memerintah itulah kedaulatan. Raja yang memerintah mewakili negeri dan kawasan pemerintahan. Okey. Ini kedaulatan dalam konteks negara bangsa moden. Ini tiada dalam EGSA anda. So tuan-tuan puan-puan boleh cari satu kertas yang kecil tambah isi ini. Ataupun mana-mana kawasan 8. Okey, kedaulatan dalam konteks negara bangsa moden merupakan kekuasaan tertinggi. Okey, kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi ini terhadap siapa? Rakyat sesebuah wilayah. Okey. So disebabkan kekuasaan tertinggi, so maksudnya kuasa itu tak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak. Okey. Siapa memiliki kuasa tertinggi tersebut? Okey. Kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara dan pemerintah. Okey. Maksudnya negara dan pemerintah itu boleh menggunakan kekuasaan tertinggi untuk menggubal ataupun membuat dan menguatkuasakan undang-undang. Okey, kalau dia ada kuasa untuk mengubal dan menguatkuasaan undang-undang, maksudnya dia mempunyai hak mutlak terhadap rakyat dalam wilayah tersebut. Okey. So kedaulatan penting
dalam konteks negara bangsa moden ini untuk memastikan sesebuah negara itu bebas daripada satu, campur tangan, paksaan, taklukan ataupun penjajahan asing. Okay, ini dalam konteks negara bangsa moden. Okay, dalam EGSA anda, dalam soalan C, ada juga menceritakan mengapakah kedaulatan penting bagi sesebuah negara. Okey, jawapannya tadi sudah dicakap, memastikan negara itu bebas daripada campur tangan, paksaan dan penjajahan negara asing. Ada tercicir satu benda kan? Okey, iaitu taklukan. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan boleh tambahlah taklukan satu di sini. Okey. Kita pergi ciri negara bangsa yang lain. Okey, iaitu keunggulan undang-undang. Okey, ini yang ada dalam easy essay kan. Okey, keunggulan undang-undang dalam konteks Kesultanan Melaka merujuk kepada dua undang-undang bertulis, iaitu satu Hukum Kanun Melaka dan satu lagi adalah Undang-Undang Laut Melaka. Yang tercicir di sini adalah kandungan dua undang-undang ini ya. Okey. Kita pergi dari ayat kedua. Undang-undang bertulis Melaka ini dipengaruhi oleh agama Islam dan hukum adat tempatan. Ini mesti ingat, dipengaruhi oleh satu, agama Islam dan hukum adat tempatan. Okey, yang tercicir ini. Kandungannya, hukum kanun Melaka mengandungi 44 fasa. 44 fasa bermaksud ada 44 bab. Okey, yang menyentuh tentang satu, bidang kuasa raja dan pembesar. 2. Pantang larang masyarakat. 3. Undang-undang keluarga. 4. Hukuman terhadap jenayah awam. Okey, ini mesti ingat. Bidang kuasa raja pembesar. Okey, masyarakat punya apa? Pantang larang. Okey, kecil lagi keluarga. Okey, undang-undang keluarga dan hukuman terhadap jenayah awam. Okey. Bagi undang-undang Melaka pula, dia berkaitan dengan tata cara pelayaran di laut, iaitu satu, bidang kuasa nakoda kapal. Nakoda kapal, kapten, bidang kuasanya. Tadi yang hukum kanun Melaka, bidang kuasa raja pembesar. Okey, so Laut Melaka itu bidang kuasa nakoda kapal. Okey, selain ada nakoda kapal, kapten ini, kita ada pengawal kapal. Pengawal kapal punya tanggungjawab. So, tanggungjawab pengawal kapal. Bidang kuasa, nakoda kapal. Ini dua orang. Okey, selepas dua orang ni, atur cara pelayaran. Kamu ingat atur cara pelayaran. Baru 4, perniagaan. And 5, hukuman bagi kesalahan jenayah. Okay, hukuman bagi kesalahan jenayah. Kalau tadi hukum kanun Melaka, hukuman terhadap jenayah awam. Tidak sama. So, mesti beri perhatian. Okey, sebenarnya ini ada juga dalam EGSA kamu, iaitu dalam soalan D. Okey, di bawahnya. Okey, D. Hukum kanun Melaka mengandungi 44 fasa. Apakah isi kandungannya? Tadi cikgu soal kata ini ada. Okey, yang tercicirnya ini. Hukuman kesalahan jenayah awam. Okey. Dan satu lagi. Undang-undang Laut Melaka, apakah kandungannya ataupun tata cara pelayaran lautnya. Okey. So, murid-murid boleh susunlah mengikut susunan ni. Okey, first kita ingat dua orang dulu. First one, bidang kuasa kapten kan? Nakoda kapal. Okey, second kamu ingat pengawal kapal ni, tambah ini tak ada. Pengawal kapal iaitu tanggungjawabnya. 3, atur cara pelayaran. 4, perniagaan. 5 ni di muka surat yang sebelah lagi. Okey, 5. Hukuman terhadap kesalahan jenayah. So, habislah keunggulan undang-undang dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka. Okey, mari kita tengok dalam konteks negara bangsa moden. Okey, so di sini kamu tengok ini isi yang telah cikgu susunkan untuk anda supaya kamu boleh ingat dengan lebih jelas. Okey, keunggulan undang-undang ini, apa yang kamu nak ingat? Kamu ingat undang-undang dulu. Undang-undang dicipta untuk buat apa? Satu, memelihara keamanan. Second, melindungi rakyat. Okey, selepas kamu ingat undang-undang ini, kamu ingat
penguatkuasaan undang-undang. Okay, undang-undang dicipta untuk ini. So, penguatkuasaan undang-undang, apa tu? Okay, so kamu terus kepada poin ini. Penguatkuasaan undang-undang merupakan cara formal. Merupakan cara formal untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang diwatarkan. Itu penguatkuasaan undang-undang. Sekali lagi, penguatkuasaan undang-undang merupakan cara formal untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang diwartakan. Okey, selepas kamu ingat undang-undang, penguatkuasaan undang-undang, barulah keunggulan undang-undang ini. Okey, keunggulan undang-undang dapat menentukan semua ini diterima oleh masyarakat. Okey. Keunggulan undang-undang dapat menentukan struktur kerajaan, kehakiman, kerakyatan, agama, bahasa, semua ini dapat diterima masyarakat sebab undang-undang ini ada okey, so itu keunggulan undang-undang. Okey, ini adalah keunggulan undang-undang dalam konteks negara bangsa moden. So semua ini tuan-tuan dan puan-puan kena tambah. Okey, yang mana tiada dalam easy essay anda. Okey. So kita tinggal berapa ciri lagi? Okey, kita ada 3 lagi ciri ya. Okey, lambang. Itu je yang ada dalam easy essay. Kebesaran Sultan dan Kesultanan Melayu Melaka dilambangkan dengan ini ya, semua. 1. Alat regalia, nobat, warna, bahasa, undang-undang, protokol dan adat istiadat istana. Okey, so ini yang juga tercicir dalam Kesultanan Melaka, iaitu alat regalia yang tercicir. Ini contoh-contoh alat regalia. Kamu boleh merujuk buku teks kamu muka surat 76. Ada gambar lagi ya. 1 is tengkolok diraja. Okey, gendik diraja, jogang agama, kalong diraja, pending diraja. Okey. Alat kebesaran ini iaitu alat regalia ini, lambang ini simbol kedaulatan raja dan kerajaan yang memerintah. Ini mesti ingat ada keluar dalam soalan juga. Alat regalia itu melambangkan simbol kedaulatan raja. Okey, dan kerajaan yang memerintah. Okey, kebesaran sultan dan Kesultanan Melaka dilambangkan dengan berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Dilambangkan dengan 7 ini. So, how to ingat? Alat regalia. Okey, ingat. Nobat juga alat. Muzik. Kerabat diraja. So, kamu ingat alat dulu. Alat regalia. Nobat juga alat kan? Okey, alat regalia. Nobat. Okey, ini satu kumpulan. Kumpulan kedua. Kamu ingat warna dan bahasa kan? Warna diraja kan? Tak sama dengan kita. Bahasa ke bahasa istana. Okey, so ini satu kumpulan. Okey, 3 ini satu kumpulan lagi. Undang-undang, protokol dan adat istiadat. Okey, semuanya ada 7. Okey, itu dalam konteks lambang dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka. Sekarang kita lihat pula lambang, ciri lambang ini dalam konteks negara bangsa moden. Okey, ini lambang dalam konteks negara bangsa moden. Maksudnya, lambang merupakan simbol ataupun tanda yang menjadi identiti sesebuah negara. Okay, lambang merupakan simbol lah, simbol tanda yang menjadi identiti sesebuah negara. Okay, di sini contohnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan dia merupakan lambang penyatuan negara dan bangsa. Okay. Dan warisan-warisan yang dikekalkan sejak Kesultanan Melayu Melaka adalah 4 ini, iaitu sistem pemerintahan beraja, adat istiadat Melayu, bahasa Melayu dan agama Islam. Okey, habis. Ciri negara bangsa moden. Okey, ciri lambang dalam konteks negara bangsa moden. Okey, so kita beralih kepada ciri yang seterusnya. Rakyat. Okay. Rakyat dalam easy essay anda. Dalam konteks Melayu Melaka, rakyat bertanggungjawab taat kepada
raja. Okey, tanggungjawab rakyat untuk mentaati raja. Okey, bagaimana cara tanda ketaatan rakyat terhadap raja? Okey. Rakyat menunjukkan ketaatan melalui 1, kerahan tenaga. 2, sedia mempertahankan negara. 3, gotong royong. 4, menghadiri adat istiadat kerajaan. So, kamu mesti tahu ada berapa caranya. Okay. So, bagaimana nak ingat? Okay. So, boleh ingatlah. Kerahan tenaga sedia mempertahankan negara. Ini satu kumpulan. No? Okay. Gotong royong menghadiri adat istiadat kerajaan. No? So, ini satu kumpulan. So, ada 4. Okay. Cara rakyat menunjukkan ketaatan terhadap raja dalam Kesultanan Melaka. Okey, dalam negara bangsa moden yang cikgu menggunakan ini berwarna hijau ini sebab sikit saja, so cikgu terus tambah dalam easy essay. Okey, rakyat dalam konteks negara bangsa moden dia merujuk kepada seluruh penduduk lah. Rakyat is penduduk mah. Okey, so negara bangsa moden dia merujuk kepada seluruh penduduk bagi sesebuah wilayah. Okey, kalau you adalah penduduk bagi wilayah tersebut, kamu, penduduk ini akan terikat dengan undang-undang dan order peraturan yang dikuatkuasakan di wilayah tersebut lah. Okey, so senang saja rakyat dalam konteks negara bangsa moden is penduduk. Boleh Okey, kalau boleh kita pergi the last. Okey, kerajaan pun simple saja. Okey, kerajaan dalam konteks Melayu Melaka ini saja yang ada dalam easy essay. Senang saja tempoh hari kita telah belajar. Ujuk kerajaan disebabkan ada raja. Betul? Okey, so sultan merupakan pemerintahan tertinggi. Okey. Sultan akan dibantu oleh pembesar berempat. Cikgu tiap-tiap kali refer to 4 orang Power Rangers ini. Okey, pembesar berempat iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung, laksamana. Okey. Okey, belum habis lagi sambungan tambahan isi you boleh cari dalam soalan F. Okey, kita pergi dulu di belakang di muka surat sebelah lagi. Okey, so sultan dibantu oleh pembesar berempat kan tadi? Okey, sambung Pembesar berempat ini menjadi tonggak institusi kerajaan yang memerintah. Okey, maksudnya mereka sangat penting Mereka merupakan tonggak institusi kerajaan. Okey. Dan mereka ni secara ejaan, okey, tambah betulkan, mereka diberi portfolio. Mereka diberi portfolio maksudnya mereka diberi jawatan mengikut bidang tugas masing-masing. Ada yang bertugas di istana, ada yang di darat, ada di laut, ada di sekitar Melaka, ada di Jajahan Taluk Melaka. So, dengan itu, sistem pembesar 4 lipatan ini dapat menjamin kesentosaan sistem beraja Kesultanan Melayu Melaka. Okey, so kamu kasih buat tanda lah sambung di sini. Dia punya isi. Okey, balik lagi. Dalam konteks negara bangsa moden ini, okey, kerajaan, ciri kerajaan dalam konteks negara bangsa moden ini merujuk kepada badan yang diberi kuasa. Okey, badan kerajaan merupakan badan yang diberi kuasa untuk buat ini 1, menguruskan pentadbiran. Okey, selepas urus pentadbiran baru dapat menjaga keamanan. Okey, baru boleh mempertahankan kedaulatan. Akhirnya menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Okey, so kamu ingat urus pentadbiran, menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan, menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Okey, so itu sahaja hari ini. Okey, kita imbas kembali apa yang kita belajar hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, anda mempelajari 6 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, iaitu ini 6 cirinya sama dengan negara bangsa moden hari ini dan perbezaannya tadi isi-isi yang kamu tambah tadi. Okey, itu sahaja pelajaran kita hari ini. Sambung lagi kita untuk sesi yang lain. Bye-bye.